Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifah Azizah binti Jamil. Okey, pada hari ini saya akan berkongsi kepada anda semua sebuah topik yang sungguh menarik untuk kita bicarakan dan kupas, iaitu tentang penglibatan sukan terhadap kalangan wanita. Okey, seperti yang kita tahu, sukan boleh disertai oleh sesiapa saja, sama ada lelaki ataupun wanita. Dalam konteks Islam juga, Rasulullah SAW menggalakkan kita untuk bersukan. Rasulullah SAW bersabda bahawa orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah dari orang beriman yang lemah. Okay. Sukan merupakan juga sunnah. Sukan ialah segala kegiatan yang memerlukan ketangkasan, kemahiran serta tenaga yang dilakukan secara pertandingan dan kegiatan untuk menyihatkan tubuh badan kita. Dalam Islam, sukan juga lebih dikenali sebagai satu riadah yang kita lakukan pada waktu lapang, sama ada dengan keluarga ataupun dengan rakan-rakan. Sukan ialah aktiviti yang mengandungi latihan kemahiran berguna secara rekreasi dan peraturan-peraturan tertentu dalam mengejar kecemerlangan. Ialah dalam hidup kita perlukan peraturan, kan? Begitu juga dalam sukan. Sukan juga memerlukan peraturan untuk kita ikut, untuk kita kejar kecemerlangan. Sukan terdiri daripada aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan, untuk pertandingan, keseronokan, pembangunan kemahiran dan kemenangan. Seterusnya ialah sukan juga boleh dipertandingkan ke pelosok dunia. Sukan ni biasanya ditakbir oleh peraturan sukan atau tradisional yang berkhidmat untuk memastikan persaingan yang sama dan membenarkan penghakiman yang konsisten pemenang. Okey, kalau kita sertai pertandingan, sukan ni boleh ditentukan bila kita masuk pertandingan, kan? Kemenangan tu boleh ditentukan sama ada memerlukan fizikal, iaitu dengan menjaringkan gol. Kalau kita main bola, so kita nak tentukan kemenangan tu dengan jaringan gol. Okey. Ataupun sama ada siapa yang lebih cepat sampai ke garisan penamat, seperti dalam larian, kita nak menang siapa yang lebih cepat kepada garisan penamat. Dan juga sukan dalam pertandingan ni kita boleh menentukan siapa menang dengan ketentuan hakim, pada ketentuan juri ataupun ketentuan umpire. Begitulah. Okey, sukan Olimpik moden yang pertama telah dianjurkan di Athens pada tahun 1986. Pada ketika itu, sebanyak 13 buah negara dan 280 lelaki sahaja yang terlibat, kerana wanita tidak dibenarkan untuk mengambil bahagian, kerana mempercayai bahawa tenaga fizikal wanita yang keterlaluan boleh merosakkan sistem peranakan wanita. Hal ini juga menyebabkan sebab utama antara kenapa wanita lambat menyertai dalam bidang sukan. Walau bagaimanapun, kepercayaan dan fakta ini adalah mitos semata-mata, kerana wanita juga memerlukan kesihatan tubuh badan yang sihat. Dengan itu, wanita juga perlu menyertai dalam bidang sukan, tapi dengan macam kita ada had dia. Okay. Dalam sukan juga dalam Islam, sukan dalam ibadah dalam Islam, kita melihat banyak ibadah dalam mengandungi sukan yang menolong badan mengekalkan tubuh badan fizikal yang sihat, seperti amalan ibadah haji lah, kita sa'i, semua kita lakukan rukun haji itu semua ialah merupakan satu sukan juga. Dan pergi dan balik ke masjid dan terlibat dalam kegiatan sosial. Sukan juga dapat menguatkan sistem kardiovaskular kita dapat membantu tidur yang lena dan dapat mengurangkan stres. Sebab itulah kita perlu bersukan untuk mendapatkan kebaikan dalam kita sertai sukan. Okey.
sukan amat penting untuk negara daripada terus maju di mata dunia, kerana sukan merupakan salah satu cabang yang penting untuk kita tingkatkan ekonomi negara. Oleh itu, sukan haruslah dimajukan agar negara akan terus dipandang tinggi oleh mata dunia, dan sukan juga dapat melangkah setapak lagi di peringkat antarabangsa. Okey, setakat itu cukup untuk pengenalan tentang sukan. Okey, kita akan berpindah kepada seterusnya. Okey, sekarang kita akan kupas tentang maksud bersukan. Bersukan adalah satu kegiatan yang amat digalakkan oleh dalam Islam, kerana dengan bersukan kita dapat kekalkan dan seterusnya kita akan kupaskan tentang maksud bersukan. Bersukan adalah satu aktiviti yang amat digalakkan dalam Islam, kerana dengan bersukan kesihatan dan kecergasan fizikal kita dapat dikekalkan. Justeru itu sekaligus dapat menjauhkan kita daripada sebarang penyakit. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan dijangkiti penyakit bagi orang yang sihat. Berdasarkan hadis sebentar tadi, ianya dapat dirumuskan bahawa Islam amat mementingkan penjagaan kesihatan jasmani, kerana ia merupakan satu elemen yang penting dalam melahirkan masyarakat yang sihat dan sejahtera. Seterusnya dapat menyumbang kepada bangsa, agama dan negara. Okey, definisi kedua, kita berpindah kepada pakaian. Dalam bersukan juga kita perlu menjaga etika pemakaian kita. Okey, definisi kepada pakaian bersukan. Pakaian sukan yang dipakai hendaklah menutup etika berpakaian yang ditetapkan oleh syarak, seperti menutup aurat, sopan dan sesuai dengan sukan yang diceburi. Contohnya, lelaki perlu memakai t-shirt dan seluar panjang yang melebihi paras lutut. Sebagai ringkasannya, perlu memakai pakaian yang menutup aurat sehingga melepasi paras lutut. Okey, bagi pihak wanita pula, perlulah memakai t-shirt lengan panjang, seluar lengan panjang, dan memastikan rambut dan leher juga ditutup, serta memastikan pakaian yang dipakai adalah longgar dan tidak menjolok mata. Kata orang, kita sebagai perempuan mestilah memakai pakaian yang menutup aurat daripada hujung rambut hingga ujung kaki, kecuali dua tapak tangan dan muka. Okey, ini dapat, orang kata bila kita tutup aurat, dia dapat mendapat keberkatan dalam kita, apa yang kita buat. Okey, kita bergalih dan mengupaskan tentang definisi tentang aurat. Bahagian aurat ni ialah bahagian tubuh badan yang tidak boleh kelihatan dan wajib ditutup, iaitu mengikut hukum syariat Islam ialah dapat mengatakan bahawa aurat bagi lelaki ialah di antara pusat sehingga lutut, manakala aurat bagi seorang wanita ialah seluruh anggota badan kecuali dua tapak tangan dan muka Begitu juga sama dengan aurat bagi wanita Islam dan wanita bukan Islam, iaitu semua anggota badan kecuali tapak tangan dan tapak tangan dan muka. Di sini kita perlu mengambil berat tentang aurat, kerana ianya akan mendatangkan kebaikan jika kita menjaganya, dan akan mendatangkan keburukan jika kita mengambil endah tak endah. Begitu. Okey, sampai di sini saja video saya. Seterusnya akan disambung oleh rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Wahidah binti Abdullah. Hari ini saya akan mengulas tentang latar belakang penglibatan wanita dalam aktiviti sukan. Jadi saya akan mula dengan hukum aurat dan pakaian wanita.
Sebenarnya, hukum aurat dan pakaian wanita sudah lama berlaku, sudah lama dibicarakan dalam kalangan umat Islam, seperti mana yang kita tidak ketahui. Setiap golongan bermati-matian dalam pegangan masing-masing tanpa mereka menganalisis secara teliti sumber Al-Quran dan juga sunnah dan juga para ulama. Selain itu, mereka juga tidak merenungi tentang apakah hikmah yang terkandung dalam risalah Nabi SAW yang begitu umum, yang begitu dekat dengan kitab suci Al-Quran yang maha agung. Dan juga seterusnya, Al-Quran bukan sahaja diturunkan kepada umat Islam. Allah tidak hanya menurunkan Al-Quran hanya kepada umat Islam. Ianya boleh kepada orang bukan Islam, kepada semua manusia tanpa mengira agama dan juga bangsa. Al-Imam Al-Dahlawi membahaskan perbahasannya tentang aurat wanita dengan menjelaskan apabila seseorang lelaki memandang kepada aurat wanita, ianya akan menimbulkan syahwat yang akan membawa kepada perkara-perkara kemaksiatan. Atas dasar ini, syariat Islam telah mencari cara untuk menutup jalan-jalan yang akan membawa ke arah kemaksiatan ataupun syahwat. Antara cara tersebut ialah tempat wanita adalah di rumah. Mereka hanya keluar dari rumah apabila terdapat keperluan yang mendesak. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, wanita adalah aurat. Maka apabila mereka keluar daripada rumah mereka, maka syaitan akan menghias-hiaskannya. Dan juga firman Allah SWT yang bermaksud, dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu, dari surah Al-Ahzab ayat 33. Cara yang kedua ialah wanita yang memakai jilbab, iaitu tudung, tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali hanya kepada suami dan juga mahramnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Nur ayat 24 hingga ayat 31, iaitu ruksah yang bermaksud kelonggaran. Ruksah diberikan kepada dua. Yang pertama adalah wajah sebagai bentuk pengenalan, dan yang kedua adalah tangan, kerana ianya banyak membuat kerja. Selain daripada itu, ruksah juga diberikan kepada wanita tua yang tidak lagi mempunyai daya tarikan. Dan yang ketiga adalah mereka tidak boleh berdua-duaan di suatu tempat, iaitu berkalwat, kerana ianya akan menimbulkan sebarang perspektif yang negatif dan menimbulkan fitnah terhadap mereka. Cara yang keempat, tidak boleh memandang sesama jantina. Lelaki tidak boleh memandang aurat lelaki, begitu juga wanita juga tidak boleh memandang aurat wanita. Yang kelima, tidak boleh sesama jantina tidur satu pakaian, iaitu tidur dalam satu selimut bersama-sama. Jadi, cara yang keempat tadi, sesama jantina tidak boleh memandang pada aurat masing-masing, iaitu lelaki tidak boleh memandang aurat lelaki, begitu juga wanita. Dan cara yang kelima baru tadi, sesama jantina tidak boleh kongsi satu pakaian ataupun satu selimut, kerana ini bagi mengelakkan kemaksiatan sesama jantina seperti gay dan juga lesbian. Demikian ringkasan daripada keterangan Al-Imam Al-Dahlawi. Jelas daripada keterangan beliau bahawa aurat wanita bukanlah kemaluan depan dan belakang, tetapi seluruh anggota badan kecuali muka dan tangan. Okey, seterusnya saya akan memberi dua ayat yang difirmankan oleh Allah yang melibatkan aurat wanita ataupun aurat wanita semasa bersukan. Yang pertama, wahai Nabi, suruhlah isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan juga perempuan-perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaian mereka bagi menutup aurat semasa mereka keluar. Cara yang demikian lebih sesuai dikenali sebagai perempuan-perempuan yang baik. Jadi jika
golongan wanita melabuhkan pakaian mereka, mereka akan dikenal sebagai perempuan yang baik-baik. Maka dengan itu, mereka tidak akan diganggu. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ahzab ayat 33 hingga 59. Ayat kedua yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada melihat perkara yang tidak baik ataupun perkara yang haram, dan memelihara kehormatan mereka dan juga perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher dengan tudung kepala mereka. Surah An-Nur ayat 24 hingga 31. Okey, itu saja dua ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jika kita memahami dengan lebih dalam, kita akan ketahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Rasulullah SAW memerintah para isteri dan juga anak perempuannya supaya melabuhkan pakaian sehingga menutup seluruh tubuh badan. Ayat kedua pula memerintahkan agar kain tudung yang sedia dipakai dilabuhkan di bahagian hadapan supaya menutup bahagian leher dan juga dada. Kedua-dua ayat ini memperincikan aurat dan cara pakaian yang dikehendaki oleh syariat Islam bagi menutup aurat tersebut. Oleh itu, apa yang dapat kita simpulkan pada perbahasan latar belakang tentang aurat wanita adalah sedikit sebanyak yang kita dapat yang diturunkan atau disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya ataupun Rasul adalah kita mendapat ilmu, kita mendapat atau kita mengetahui tentang bagaimana cara untuk kita menyekat daripada membuat perkara yang tidak baik, cara untuk kita menyelesaikan sesuatu yang tidak perlu terjadi. Dengan itu, saya ataupun kita juga berharap sebagai hamba kepada Allah agar kita sama sekali turut mengikut syariat Islam yang diturunkan Allah, agar kita sentiasa dirahmati olehnya. Dan terutama sekali, tajuk ini dijuruskan kepada golongan wanita supaya menutup aurat. Tutuplah aurat anda. Dan selepas ini akan dibentangkan oleh saudari Safarina. Oleh itu, sekian, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Safarina binti Laja. Dalam video ini saya akan mengulas tentang kajian terdahulu dan cabaran berkaitan topik kertas kerja grup saya, iaitu risiko dan cabaran penglibatan sukan dalam kalangan wanita. Pertama sekali, terdapat 3 kajian terdahulu yang telah kami dapati dan telah kami tulis dalam kertas kerja. Yang pertama-tamanya ialah pada tahun 1994, Zainun Ishak telah menjalankan satu kajian berkaitan dengan penglibatan remaja perempuan dalam aktiviti fizikal di Malaysia. Dalam kajian tersebut, beliau telah mendapati hanya 37.9 terlibat dengan permainan di gelanggang, 36.5% terlibat dengan permainan di padang, dan hanya 39.7% yang terlibat dalam aktiviti rekreasi seperti senam aerobik, berbasikal dan jogging. Bilangan ini adalah kecil jika dibandingkan dengan pelibatan aktiviti fizikal dari kalangan remaja lelaki. Hal ini menunjukkan bahawa bilangan remaja perempuan yang terlibat dengan aktiviti fizikal adalah sedikit di Malaysia. Sehingga hari ini sebenarnya masih ada kaum wanita yang tidak dapat memastikan sama ada sukan itu penting ataupun tidak kepada diri mereka. Ya, seterusnya, melalui satu tinjauan yang dibuat oleh Nadratul Wardah pada tahun 2000, didapati
seramai 93.2% responden yang menyatakan sukan itu sangat penting dan 1.4% menyatakan kurang penting. Dari tinjauan tersebut didapati ramai kaum wanita sedar akan kepentingan melaksanakan aktiviti fizikal ni. Namun untuk melaksanakan ia agak sukar bagi mereka. Ini adalah kerana mengikut kajian yang dijalankan oleh National Association for Sport and Physical Education, didapati lebih kurang 23% responden yang menyatakan masalah gangguan dari kerja lain, 18% menyatakan tidak ada masa, 12% menyatakan masalah kesihatan dan 12% tidak ada minat dan motivasi untuk melakukan aktiviti fizikal. Dan yang terakhir, kajian terdahulu yang dijalankan oleh Ford pada tahun 1991 terhadap wanita di Pittsburgh. Kajian ini telah mendapati status ekonomi juga turut mempengaruhi penglibatan mereka di dalam aktiviti fizikal. Seramai 16% wanita yang mempunyai status ekonomi tinggi telah melibatkan diri secara aktif dan berterusan dalam aktiviti fizikal berbanding dengan hanya 7% wanita yang berstatus ekonomi rendah. Sebenarnya, kanak-kanak perempuan sejak kecil sehingga dewasa, mereka telah melibatkan diri dengan berbagai aktiviti fizikal. Tetapi, kajian telah mengenal pasti hanya 20% wanita dewasa yang bergiat aktif dalam aktiviti tersebut dan 30% kurang aktif ataupun sederhana. Okey, seterusnya saya akan mengulas tentang cabaran. Daripada kajian ini, isu atau cabaran berkaitan topik risiko dan cabaran penglibatan sukan dalam kalangan wanita ialah aurat atlet wanita. Yang pertama ialah pemakaian atlet gimnastik artistik Malaysia iaitu Farah N. Abdul Hadi. Isu berkaitan dengan atlet ini bermula apabila sebuah syarikat televisyen swasta tempatan memuat naik gambar yang dikatakan menjolok mata di laman Facebook milik mereka selepas beliau memenangi pingat emas ketiga skuad gimnastik melalui kategori lantai di Kejohanan Sukan SEA 2015 di Singapura. Isu ini menjadi hangat kerana mendapat respon dan kritikan daripada pengguna laman sosial dan tidak terkecuali maklum balas daripada beberapa tokoh tempatan. Tambahan pula isu berkenaan pasukan bola keranjang wanita dari negara Qatar bermula apabila Persekutuan Bola Keranjang Antarabangsa iaitu FIBA melarang pemakaian hijab dalam sukan tersebut. Akhirnya pasukan bola keranjang wanita Qatar ni mereka menarik diri daripada kejohanan di Sukan Asia tersebut pada saat-saat akhir disebabkan peraturan yang melarang mereka memakai hijab ketika beraksi di gelanggang. Dalam hal ini mendapat respon yang hebat daripada Majlis Olimpik Asia yang merasakan ianya sesuatu yang tidak masuk akal kerana hijab sudah diterima dalam acara sukan yang lain seperti bola sepak, bola tampar, olahraga dan acara padang. Sekian sahaja daripada saya tentang kajian terdahulu dan cabaran berkaitan topik kertas kerja risiko dan cabaran pelibatan sukan dalam kalangan wanita. Dan sekian, terima kasih. Terima kasih Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nadira binti Abdul Latif. Okey, hari ni saya nak ulaskan tentang isu risiko dan cabaran sukan di kalangan wanita. Okey, saya akan bercakap tentang penambahbaikan terhadap isu risiko dan cabaran sukan di kalangan wanita ni. Dan saya juga akan berikan kesimpulan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan kewajipan menutup aurat bagi seluruh umat Islam. Kewajipan menutup aurat adalah untuk memelihara maruah, kehormatan dan menghindari diri Muslim daripada kejahatan dan dosa melalui firman-Nya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, iaitu auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Kesedaran tentang tuntutan agama Islam haruslah diterapkan daripada sejak kecil lagi. Hal ini kerana ia seharusnya disebatikan oleh seorang Muslim supaya tidak nampak seperti dipaksa, dibuat-buat. Oleh itu, umat Islam seharusnya menerapkan tuntutan agama ini sejak kecil lagi. Dengan ini, penambahbaikan dapat dilakukan melalui pendidikan awal kanak-kanak. Ibu bapa haruslah memainkan peranan penting dalam mengajar anak-anak yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Bengkel dan juga kempen menutup aurat adalah salah satu contoh yang sangat baik dalam usaha menarik minat atlet wanita untuk menutup aurat. Penghasilan artikel, risalah, poster dan buku boleh menarik minat dan kesedaran atlet wanita untuk menutup aurat. Sekian itu saja daripada saya untuk dari segi penambahbaikan, dan saya akan ulaskan pula tentang kesimpulan yang dapat kita simpulkan daripada perbincangan kita pada hari ini. Aktiviti fizikal adalah aktiviti yang boleh dikatakan wajib dilakukan kepada sesetengah individu itu, tapi tak semua individu yang melakukan fizikal. Oleh yang demikian, kita haruslah menggalakkan individu yang tidak mengamalkan aktiviti fizikal ini sebagai satu rutin harian kepada mereka. So, kerajaan telah memberikan banyak kemudahan dari segi peralatan di pusat rekreasi, di taman rekreasi. Terdapat berbagai peralatan yang diberikan untuk menggalakkan rakyat Malaysia ni melakukan aktiviti fizikal. Selain itu, kita juga haruslah menggalakkan kaum wanita melakukan aktiviti fizikal ini seiring dengan kaum lelaki. Ya, seperti kita tahu, wanita ini mempunyai had tersendiri. Kita tidak mampu bersaing dengan kaum lelaki, tetapi tidak bermakna kita tidak boleh melakukan aktiviti fizikal seiring dengan kaum lelaki. Contoh seterusnya adalah media massa. Media massa juga harus memainkan peranan penting dalam menyebarkan maklumat, kepentingan, faedah tentang aktiviti fizikal ini supaya dapat memupuk kesedaran rakyat Malaysia maupun atlet-atlet negara yang mana kita tahu melakukan aktiviti fizikal adalah rutin harian mereka, tetapi usaha ini haruslah dilakukan untuk memupuk kesedaran menutup aurat di kalangan wanita, kerana boleh dikatakan 60% atlet di kalangan wanita di negara kita tidak menutup aurat dengan sempurna. Oleh itu, media massa haruslah memainkan peranan yang penting dalam usaha menggalakkan atlet wanita menutup aurat. Kementerian Pendidikan juga haruslah memainkan peranan dalam usaha memupuk semangat untuk menutup aurat. Kita dari segi pelaksanaan co-curriculum adalah sangat penting, di mana yang kita tahu co-curriculum ini akan diadakan pada setiap hari Rabu di sekolah pada setiap petang selepas waktu persekolahan.
Oleh itu, pihak kerajaan atau Kementerian Pelajaran Malaysia haruslah memastikan setiap sekolah menjalankan pelaksanaan kokurikulum ini mengikut panduan yang telah ditetapkan supaya objektif-objektif yang ingin disampaikan kepada pelajar itu berjaya. Mata pelajaran pendidikan jasmani juga boleh dijadikan satu mata pelajaran penting di sekolah supaya kita dapat menerapkan lagi mata pelajaran pendidikan jasmani ini. Dengan ini, pelajar akan lebih mengetahui tentang pendidikan jasmani yang usaha kita dalam memupuk semangat kalangan wanita menutup aurat. Dengan ini, kita juga boleh menjalankan peperiksaan secara teori bagi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, pemaju perumahan juga boleh memainkan peranan dengan menyediakan ruangan untuk melakukan aktiviti fizikal. Ruang itu juga haruslah dilakukan secara berjadual supaya kerana ia merupakan ruangan yang terhad. Kita juga tahu harga tanah juga tidak semurah dahulu. Oleh itu, untuk memikirkan pro and kontra tentang apa yang dicadangkan ini, maka kita mengharapkan supaya pihak pemaju dapat menyediakan ruangan supaya mereka dapat melakukan aktiviti fizikal. Sekian saja daripada saya. Saya harap video ini dapat memberi manfaat kepada semua pendengar. So, stay home, stay safe. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.